Mun kita nangga bisnes-bisnes yang udah maju, yang udah berjaya, yang udah kaya, yang ada kedai yang besar, semestinya adanya terus tup-tup jadi kedai berjaya terus. Ni semua bisnesnya ada cabaran, dugaan dan cerita adanya pun, dan di situlah semua yang diluahkan dalam rancangan Keringat Usahawan. Assalamualaikum, kami hos kita Yusuf dan tup tap kita berjalan dah sampai ke bahagian muka, dan di situ kita akan berkenalan dengan beberapa usahawan yang baru dan juga yang lama. Tapi sebelumnya kami mau susah dikit kita cerita mengenai muka tu, okey? Ditulis dalam sejarah orang Melano, si Datuk adalah orang kuat kerajaan Majapahit, dan suku kaum Melano Tok Jua adalah kaum yang pertama menduduki ataupun mendiami tanah Mukah Tok. Disebabkan ialah Mukah Tok digelar sebagai The Melanau Heartland. Macam biasa, untuk memulakan Keringat Usahawan, kita ke Mano. Kali itu kami akan menikmati sesuatu yang tebal, rangup dan menjadi kegilaan ramai orang. Murtabak tapi yang kecil dan namanya lain macam. Supermoon. Lain macam nak. Kelak kita sama makan ke dan berkenalan dengan Puan Moon dalam segmen Nam Nyaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah Puan Moon, kecil molek rupanya gaya kita tu. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Okey, kami dengan kita adalah pengusaha mini murtabak Supermoon yang apa kata orang teh? Yang viral ya. Viral ya. Gitulah viral. Apa nama teh? Dengan cerita nang nyaman mini murtabak kita. So kelak kami mau cerita boleh tak? Boleh. Tapi sebelumnya kami mau tanya kita dulu lah. Apa cerita di belakang idea kita maulah murtabak tu? Boleh? Boleh. Sini boleh cerita dek. Okay. Kita pergi laman sana. Okey, boleh. Sini kita tunjuk tu ya. Okey. Okey, saya Moon binti Inal. Saya berumur 48 tahun. Saya pengusaha mini murtabak Supermoon. Saya start mula murtabak start 2006. Tapi masa saya kami bekerja dengan orang dulu lah. Secara seriusnya kami mula 2011. Secara kami pun lah mula kami pun. Kami embak dari Kuching ke Dalat. Melihat kepada pasaran murtabak masa mula di Bazar Ramadan di Kuching, saya melihat pasaran mini murtabak Supermoon ni memang laris lah sampai orang queue up untuk mendapatkan murtabak ya. Dan saya terfikir di Mukah di Dalat ada benda tu. So kami ambil benda ya dan mula secara serius. Mula-mula kami mula secara kecil-kecilan je. Kami mula RM20, RM30. Sampai kini tu kami mula paling sikit pun RM200 sehari lah sekali berjual. Super ya, kami ambil sempena inti murtabak ya yang padat. So kalau kita melihat kalau bulan ya Supermoon, bulannya besar. Tapi mini murtabak ni walaupun dia kecil tapi intinya padat. Kalau seorang makan mungkin tak habis satu biji. Sebab dia punya inti tu padat. Itu yang menyebabkan saya gelarkan dia super. Selain dari kami berjual secara langsung, kami mula COD, delivery dari rumah ke rumah. Dan kami juga ada lantik macam dropship lah. Kebanyakan dropship yang kami lantik ya adalah ibu tunggal. So dalam sikit murtabak ya kami ada beri sedia persen lah. Berapa sikit kami akan beri sikit persen untuk sidak lah. So dengan secara tidak langsung kami dapat membantu ibu-ibu tunggal yang untuk mendapatkan pendapatan ibu tunggal lah.
kita dilanda oleh pandemik COVID-19. Di situ kami si dapat pola apa-apa. Nak ke situ si dapat. Macam kami rasa dah memang down lah. Kita si boleh si ada income. Memanglah masa kita kadang-kadang pekerja kita ada hal masing-masing. So kadang-kadang macam kita terlalu bergantung kepada orang kan. So macam kami pun kadang-kadang rasa macam boleh sih kami pola benda tu seorang. Tapi alhamdulillah kami boleh pula seorang. Kami pola macam doh ya, kami pola sehari sebelum kami berjual kan. Inti kami akan mula sampai malam, kadang-kadang sampai 2 pagi kadang pola. Next day kami pergi ke stall jual. Sebab dalam perjalanan itulah kadang-kadang kita transport kita macam mempunyai masalah. So macam itu yang kadang-kadang buat macam kita nak give up. Sebagai ibu tunggal, kami mesti meneruskan usaha. Sebab kita tidak mau terlalu meminta, terlalu bergantung kepada orang lain. So, dengan hasil usaha kita sendiri, kita akan rasa puas. Kita tidak boleh kita terus bergantung dengan orang. Kita mesti berusaha. Itu yang menguatkan semangat kami Nangga. Sebab kami melihat pasaran mini martabak makin dikenali ramai kan, mini martabak makin digemari. So, perasaan yang macam ada masalah itulah memang macam kami jadikan cabaran lah. Perancangan memang dalam perancangan saya memang kami mau mula frozen dan supply pergi ke supermarket, dan untuk pengetahuan juga mini martabak kini tu dah sampai KL juga, sampai Miri, sampai Bintulu. Kami pada dulu tadi lah, kami lantik dropship di tempat-tempat yang kami rasa ada customer yang request. Okey, untuk ibu-ibu tunggal, janganlah berputus asa. Carilah kehidupan yang carilah jalan hidup kita sendiri supaya kita tidak terlalu meminta. Berusahalah, ceburlah diri dalam bisnes. Jangan putus asa lah. Tada, semua dah siap. Supermoon. Ya, baru keemasan je rupanya. Rasa habiskan. Habiskan tak boleh kulitnya. Jatuh resepi kita pun Okay, sit sabar. Rasa excited je. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Itadakimasu. Rasa kari namanya menyerah. Dan rasa daging ayamnya. Habis. Kata orang, nang nyaman. Itu adalah sebagai tanda terima kasih lah dengan kita yang sudi bercerita, berkongsi pengalaman kita dengan Kelina Usahawan, dan terimalah cenderung hati daripada kami dan juga tim production. Okay, terima kasih. Sama-sama, semoga kita maju jaya. Okey, perut kami dah kenyang. Kini tu kami mau cari tempat pakai lagi, okey? Jom kita kawan lo di Anggun Beach Villa Cafe and Guest House dengan cerita usahawannya nya mengurus premis penginapan tu juga, nya jadi cikgu juga, nya jual ikan laga kepada international customer juga. Sebenarnya boleh pula semua tu dalam satu masa yang sama. Jom kita berkenalan dengan Encik Izzuddin. Mun raun nak tempat pertama kami mau pergi adalah pantai, dan untuk raun lo kali tu kita akan pergi ke Anggun Beach Villa Cafe and Guest House. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama kami Muhammad Izzuddin bin Julahi, merupakan anak yang keempat daripada 4 orang adik-beradik.
berumur 28 tahun. Anggun Bismillah tu mula dibina pada tahun 2012 dan mengambil masa 2 tahun untuk siap pada tahun 2014 dan mula beroperasi pada 1 Februari 2014. Maknanya 1 Februari adalah tarikh lahir ayahanda kami, pemilik Anggun Bismillah Cafe and Guest House. Saya mula-mula nak ada idea nak membuka Anggun adalah apabila merasakan bahawa tuntutan 9 daripada 10 pintu rezeki adalah daripada perniagaan. Jadi maka untuk menambah perniagaan, untuk menampung keperluan anak-anak dan sebagainya lah. Jadi saya memikirkan sesuatu. Terus dengan langkah pertama membeli tanah lah. Tanah tu saya beli bukan tanah yang diwarisi lah. Saya beli juga tanah. Ini bila tanah saya fikir sebab tanah tepi pantai, saya sasarkan tanah tepi pantai tu lah untuk supaya dibina Anggun tu. Tentang bilik ya, bilik kami namakan Sri Kelaup, Sri Tutus, Sri Alo, Sri Tanjung dan kafenya Sri Litung. Nama-nama tersebut adalah nama-nama kampung yang di sekitar tu lah. Di sekitar tu, di sebelah ya Kampung Alo, belah hulu sikit Kampung Kelaup. Yang dulu yang ada situ adalah kami ada mula karaoke, open karaoke. Lepas ya sekini tu saya dah lagi sebab kami mau maintain benda ya sebab tu tepi pantai nak. Angin masin, laptop pun problem laptop kami pun dah 2 buah, 2 gig rosak. Ya, kami pun dulu ada mula memanah. Dia bukan memanah biasa, memanah pemadah macam main paintball lah. Macam main berperang, tapi dia pun ujung ditukar ke span. Main perang macam mana, perang. Net tu pun dah kami tutup dah dulu. Sebab benda ya hanya si dapat macam orang datang mau main tu. Sebabnya perlu belajar dulu. Belajar memanah dulu, tekniknya macam ni. Yang senang lah bagi kami untuk kami kekalkan yang silat tu. Paling kurang pun tidak mula 2-3 kali program, kadang-kadang tidak mula latihan. Silat tu adalah dari kami pun ahli juga, ahli silat juga, Awang Daud Martial Art Academy. Saya pilihnya mungkin boleh juga dikatakan secara kebetulan. Secara kebetulan oleh kerana tiga yang lainnya memang bekerja dengan kerajaan, bekerja dengan swasta dan bekerja jauh di semenanjung Malaysia. Jadinya aja ada di kawasan Mukah tu lah. Lagi pula nya memang hands on sejak awal lah. Daripada molah chalet, molah bangunan membantu kami. Lepas ya bila nya habis belajar, nya terus dengan kami di dapur. Molah apa yang kami molah situ. Yang ada bukan orang adik-beradik nak nolong bapak kau, siapa lagi nak nolong? Ini pesanan yang kami ingat, sentiasa ingat. Sebab ya bapa pun jawatan, orang nunggah kami kerja macam sidak dari Baitul Mal, sidak nunggah kami di Kenawit untuk jadi imam masjid. Kami nolak sebab adik-beradik kami lain semua dah kerja. Jadi mun kami pun keluar juga dari Mukah. Saya dah nak dulu. Jadi harapan itu memang bak kata orang
setinggi gunung lah. Sampai saya rasa tu cimok saya menjam mata. Saya mau nanggah juga apa yang berlaku di Anggun 10, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun akan datang. Impian kami adalah supaya untuk bukan ke Datuk lagi. Bila tenaga muda, orang muda tu dengan idea-idea baru, mungkin Anggun nyasik ke Datuk, mungkin yang akan berubah sama ada dari fisikalnya ataupun pengurusan dan dari segi kekuatan bisnesnya lah, kekuatan perniagaannya lah. Kami akan cuba sedaya upaya kami untuk menunaikan impian ayahanda kami, iaitu tree house, rumah atas pokok. Okey, Encik Zudin, terima kasih banyak-banyak kerana dah sudi berkongsi cerita kita dan pengalaman kita mengendali bisnes tu yang kita warisi daripada bapa kita lah. Dan sebagai tanda penghargaan daripada kami dan juga kru Keringat Usahawan untuklah cendera hati, cendera mata untuk kita. Terima kasih banyak-banyak juga untuk kita orang semua. Sama-sama. Semestinya kami orang si lupa untuk memberi inspirasi kepada kita. Kali tu kita from zero to Wonder Woman, okey. Usahawan kita tu mengendali bisnes yang selalu didominasi oleh sidak orang lelaki. Bermula dari segi mesin printing je, kini toknya dah ada customer bukan di muka hajat tapi di daerah lain jua. Wonder Woman in the house. Kita akan berkenalan dengan Puan Nora Zrina dalam segmen Inspirasi Kami. Assalamualaikum Puan, apa khabar kita? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Okey, boleh kita perkenalkan diri kita, nama penuh, umur, asal kita dan kita memegang jawatan apa dalam syarikat kita? Nama penuh kami Norsina Binti Abdul Rahman. Umur kami 37 tahun. Kami berasal dari situ dan jawatan kami dalam Millennium Creative Solutions sebagai pengurus syarikat ialah. Kami oleh dia tu sebab before tu kami freelance dalam bidang printing tu, sentiasa ambil order orang dari luar now. Kami olah sikit-sikit, olah sendiri lah, sama dengan orang belajar sikit-sikit. Lepas ya, bila kami dah cukup modal, kami dah ada idea nak buka sikit kedai printing di muka. Sebab kami nak market di muka, kedai printingnya belum banyak, ada 1 ataupun 2 kedai je. So kami fikir kami sebab si ada usahawan wanita yang mula bisnes printing di muka. So kami berani diri lah mencuba diri dalam bidang printing tu. So di muka hanya kami seorang lah usahawan wanita yang mencuba diri dalam bidang printing tu. Biasa orang nak bisnes printing tu orang lelaki malah nak. So kami cuba nak sebagai seorang perempuan lah mencuba diri dalam bidang printing. Peranan saya dalam syarikat ini, saya lebih merupakan sebagai penasihat kepada isteri saya, iaitu sebagai pengurus syarikat, di mana saya memberi nasihat dari mula sampai akhir, dari mula kita membuka syarikat ini sampai dah sekarang. Kami pernah ikut kursus di Johor dengan Backman Junction, nanti AWS Center, campur-campur warna ya kat sini. Saya khusus untuk interpreter kami di kedai, khusus untuk internet mesin embroidery kami di kedai. Semua kami dah ikut khusus ya lah. Jadi khusus-khusus tu adakah inisiatif kita diimpun ataupun adalah dalam bentuk bantuan daripada agensi? 70% inisiatif diimpun, 30% macam bantuan sidak dari MARA lah. Kami dapat gerak daripada MARA untuk belajar, yang itu khusus ya. Kita melihat Millennium Creative melalui kali pertama kita melihat adalah semasa latihan pembentukan usahawan di Miri pada tahun 2017 yang lepas, di mana kita lihat kesungguhan usahawan ini untuk meningkatkan ataupun mengubah diri untuk menjadi usahawan yang lebih baik. Di situ kita melihat kesungguhan beliau
Dan dari situlah Maram Daerah Mukah melihat beliau secara lebih dekat, membantu dengan segala apa saja bantuan yang Mara ada untuk memastikan usahawan ini menjadi sesuatu yang usahawan yang lebih besar pada masa akan datang. Yang penting hubungan kita dengan customer tetap kita okey. Oh. Nombor 2, kita mesti deliver barang yang bagus dan berkualiti. Nombor 3, kita jangan cepat putus asa lah. Kalau ada kita nak bagi saya nanti orang bagus, kita lihat. Kita rasa tahu, kita jangan rasa tahu. Kita perbaiki apa kekurangan kita. Banyak orang lah. Kami pun sebagai orang bisnes lah. Kontan kita nak ambil untung banyak, kita supply barang murah dengan orang. Serupa dengan barang mahal. Macamnya. Contohlah kita macam kita lah, kita beli macam kita beli handphone lah, kita beli iPhone macam iPhone dari China lah. iPhone clone lah dengan iPhone original. Nampak lah. Nampak sama, nampak sama. Jadi bila customer beli nak return-nya lain. Yang original dia lain. Macam ni aja kami orang nak macam dari segi material, ketahanan material, ketebalan material, macam baju, kualiti baju, kualiti printing kita. Nak kata susah yang kata tu alhamdulillah kami belum menemu. Nak nama susah dalam bisnes banyak kami dibuka. Susah nak kata temu customer cerewet mesti ada dua. Nak kata kami ada benda yang susah bagi kami pasal penghantaran barang kan hilang semua di KL. Ada nemu customer yang macam si Sabah bahaya lama lah barang tak nak datang. Lebih-lebih di masa pandemik tu. Biasanya barang datang seminggu, dia tu barang datang 2 minggu, 3 minggu. Yalah, benda tu yang susah bagi kami. Pasal postage. Ya memang berlaku jugalah sebab dalam bisnes ini ada turun naik kan. Jadi bila sales ini kurang ataupun tidak mencapai tahap yang kita kehendaki untuk cover cost, itu membuat kita rasa down. Kita rasa down. Di saat itulah saya memainkan peranan juga. Saya kata kita tak boleh bersikap macam ini. Kita mesti tabah. Apa-apa halangan itu kita mesti atasi. Okey, Millennium Creative tak mempunyai potensi yang lebih besar. Kalau kita lihat dengan suasana kini tu, dengan pasaran yang alhamdulillah selepas PKP tu mungkin akan lebih sembuh ataupun pasaran yang lebih yang besar lagi. And then di kawasan bahagian Mukah tu aja Millennium Creative antara pemain utama dalam industri printing dan industri embroidery yang ada kini tu lah. Yang penting ya lah daripada yang penting kita sebagai usahawan yang berjaya kita jujur. Kita mesti pegang prinsip what you give you get back. Kita mesti pegang what you give you get back. Kalau kita beri dengan orang, kita akan dapat balik. Yang penting jujur lah bagi kita. Jujur yang merangkumi lah. PR kita dengan orang, cara kita berurusan dengan orang, cara kita deal dengan orang semua lah. Yalah bagi kita jujur dan kita akan prinsip what you give you get back. Alhamdulillah, semoga cerita Puan Nur Hazrina tadi dapat memberi inspirasi kepada kita, terutamanya kaum ibu-ibu yang anak-anak kita dah besar, sih perlu diingon lagi untuk kita buka bisnes timpun pakai ngibau hati bah. Ni tahu kita buka bisnes yang naknya berjaya dan kita dapat mengolah rezeki lebih dan beri peluang pekerjaan kepada yang memerlukan. Sama-sama juga kita doakan Puan Nur Hazrina nya berjaya mencapai hasrat dan impiannya untuk buka branch-branch lain Millennium Creative Solution di daerah-daerah lain di Sarawak. Terima kasih kerana dah sudi meluangkan masa dengan kami di Keringat Usahawan tu. Ingat, di sini ada kemahuan, di sialah ada jalan. Tapi mesti ada usaha. Jangan mimpi kosong je, okey? Bye.